dapat, kita boleh tengok bagaimana seekor beruang ni dia berendam dalam air. Tapi kita boleh nampak kepala dia dekat sebelah kiri, tapi badan dia sebelah kanan. Ni berlaku sebab pembiasan. Indeks sama dengan indeks biasan di dalam air. Kenapa indeks biasan tidak sama? Kerana laju cahaya di dalam udara lebih laju daripada laju udara di dalam air. Sebab tu dah berlaku pembiasan. Boleh tengok imej dia tak sama tu lari. Okey. Kita tengok rajah 6.9 ni. Mengapakah kedudukan imej ikan kelihatan lebih dekat dengan permukaan air? Kenapa kedudukan imej ikan? Kita nampak ni sebagai pemerhati. Kita nampak macam ikan tu dekat dengan permukaan air. Rupanya sebenarnya ikan tu lebih dalam, kedudukan dia berada lebih ke dasar air. Jadi di sini kita boleh tengok berlakunya pembiasan cahaya. Cahaya tu daripada ikan. Cahaya tu daripada ikan. Ikan tu dapat dari mana cahaya? Ikan tu dapat daripada cahaya matahari lah. Kemudian badan ikan tu akan memantulkan cahaya ke permukaan air ni, kemudian dibengkokkan sehinggalah pemerhati tu nampak ikan seperti berada dekat dengan permukaan air, sedangkan ikan tu berada lebih dalam, lebih bawah. Kemudian kita tengok kat sini. Ni kalau penyelam, kita ganti gambar ikan dengan gambar penyelam. Jadi jurulatih tu dia akan nampak imej penyelam tu lebih dekat dengan permukaan air. Ni kalau jurulatih yang menjadi pemerhati. Kalau gambar yang sebelah kanan ni, rajah 6.12, penyelam ni dia tengok keluar. Bila dia tengok keluar, dia sebagai pemerhati, cahaya daripada jurulatih ni dibiarkan masuk ke dalam air. Jadi masa ni pemerhati tu nampak imej jurulatih tu lebih tinggi daripada kedudukan asal. Dia nampak lebih tinggi daripada kedudukan asal. Boleh beza pemerhati di luar air dengan pemerhati di dalam air. Seterusnya. Ni gambar yang sebelah kiri ni satu objek duit shilling berada dalam satu bekas. Berada dalam satu bekas ni ada air. Ni pemerhati ni, nampak hidung dia. Ni mata dia. Pemerhati ni dia tengok imej ni lebih dekat dengan permukaan air. Jadi ada satu istilah bagi jarak objek ke permukaan air dengan jarak imej ke permukaan air. Jarak objek ke permukaan air ni kita panggil dia dalam nyata. Dalam nyata, real depth. Dalam bahasa Inggeris kita panggil dia real depth. Mana terjadi WA ni? Real. Kalau imej ke permukaan air, kita panggil dia dalam ketara. Dalam ketara dalam bahasa Inggeris kita panggil dia apparent depth.
Apparent ni, apparent depth. Ni image kedalaman yang nampak. Ni kedalaman yang nampak. Yang ini kedalaman yang sebenar. Kedalaman yang sebenar. Real depth. Okey, kedalaman kita kena ukur daripada mana? Daripada atas kena ukur daripada atas. Contoh ni gambar ikan ni. Gambar ikan ni okey, objek di sini contohnya kalau kedalaman objek dalam 10 meter. Jadi dia punya edge tu, dia punya dalam nyata adalah 10 meter. Okey, yang ni dalam ketara ni mungkin dia 8 meter ke 6 meter ke okey. Kita kena ingatlah ni nanti akan ada rumus H besar dengan H kecil. Okey, ni ada satu eksperimen. Nanti cikgu bagi link dia, cikgu bagi video nanti dalam grup. Sebab kalau nak pasang kat sini dia jadi lag, video dia sekat-sekat. Jadi cikgu bagi lepas habis kimik ni. Okey, eksperimen dia gini. Eksperimen dia mula-mula dia letak satu pin dalam satu silinder ataupun satu bekas air. Ni pin yang pertama. Pin yang kedua ni letak sini. Dia gantung dekat dia lekat dekat kaki retot lah. Yang pertama letak bawah, yang kedua ni dia letak dekat atas. Jadi dia isi air. Dia isi air ni sebanyak 7 cm. Okey, mula-mula dia isi air. Isi air kedalaman asal dia tu sebagai 7 cm. Ni pun boleh ubah dimanipulasi sebab kita boleh decide kita nak letak berapa nilai dia. Okey, lepas tu dia isi air 7 cm. Okey, dalam gambar ni 3 cm. Okey, cikgu letak 3 cm. Okey, 3 cm. Lepas tu dia akan gerakkan jarum ni. Mata kena tengok di atas. Mata kena tengok dari atas. Ni mata. Jadi mata kena tengok daripada atas. Kita akan gerakkan pin ni ke atas ke bawah sehingga kita nampak jalur pin ni. Pin ni duduk luar. Kita nampak jalur pin ni sama aras dengan jalur pin hot duduk dalam air. Jadi masa tu kita akan tengok contohnya H besar ni 3 cm. Kita akan dapat kedudukan pin kecil ni, pin hot duduk luar ni, kedudukan dia 1.3 cm. 1.3 cm. Jadi kita akan dapat H kecil. Dalam nyata, cikgu bukan buat tadi, dalam ni kedalaman kita kena ukur daripada atas. Kena ukur daripada atas. Jadi kena ambil daripada ni, daripada permukaan air ni sampai sini. Tadi kita ada nilai ni 3, nilai ni 1.3. Jadi nilai H kecil dia 3 tolak 1.3 dapat 1.7 cm. 1.7 cm. 1.7 cm. Jadi kedalaman ketara dia tu 1.7 sini. Sini 1.7. Sini 3. Sini 1.3. Jadi kita nak cari ni. Ni adalah PM dia. PB dia, pemboleh ubah bergerak balas. Yang ini pemboleh ubah yang H besar ni pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, pemboleh ubah dimalarkan dia indeks biasan cecair ni sebab kita guna cecair yang sama. Kalau memula buat tu guna air biasa. Lepas tu kali kedua kita isi pula air guna minyak. Tak boleh lah. Tu bukan pemboleh ubah dimalarkan lah. Kita ambil cecair yang sama. Jadi macam mana nak tahu dia cecair yang sama, kita tengok indeks biasan dia tu. Kalau air tetap nilai dia 1.33. Jadi kita dah ubah dah. Kita dah letak minyak, dah letak air sirap ke benda. Kita guna air yang sama, nilai dia sama daripada awal sampai akhir. Itu kita sebut sebagai pemboleh ubah dimalarkan.
Okey, yang seterusnya. Yang seterusnya eksperimen. Ni yang cikgu cover tadi tu. Nak dapatkan indeks biasan, kita kena bahagi. Ni rumus yang kita akan guna lepas ni lah. N tu indeks biasan, H tu dalam nyata iaitu dalam sebenar, H tu dalam ketara iaitu dalam image. Jadi ni lah tujuan eksperimen tadi. Ni semua pin, parameter, kaki lipat. Okey, jadi bacaan dia tu H akan tolak dengan Y dapat H kecil. Lepas tu bila plot graf dapat kecerunan dia. Kecerunan dia tu adalah indeks biasa. Akan dapat nilai sama je. Okey. Jadi yang ni cikgu nak tunjuk ni biasa soalan periksa. Dia suruh lengkapkan gambar rajah sinar. Di manakah imej ikan ni? Jadi imej ikan ni sepatutnya berada di atas objek. Di atas. Dia tak di sini. Dia tak di kiri, dia tak di kanan. Dia kena betul-betul segaris sini. Jadi cikgu tergarukih dulu. Gayok sikit tak apa dah tau. Okey, ni ikan. Okey, ikan. Jadi mula-mula kita lukis imej dulu. Okey, yang kedua kita buat satu garis daripada ikan pergi ke mata orang tu. Satu, dua, tiga. Okey. Yang pertama kita lukis gambar imej. Yang kedua kita lukis garis straight je. Jadi sebab orang tu nampak ikan tu dekat sini. Okey, yang ketiga kita akan lukis garis normal. Garis normal. Yang keempat baru kita lukis garis yang sebenarnya. Di mana objek asal dia. Nampak berlaku pembiasan di sini. Jadi yang pertama lukis gambar imej mesti duduk sebaris ni, tapi duduk atas pada objek. Yang kedua buat garis lurus daripada imej kepada pemerhati. Yang ketiga garis normal. Yang keempat ni baru buat garis yang dibengkokkan. Jadi anak panah wajib anak panah mesti daripada ikan. Anak panah ni menunjukkan arah cahaya. Arah cahaya. Okey. Nampak yang pertama gambar ikan. Yang kedua garis lurus daripada ikan sampai kepada pemerhati. Yang ketiga garis normal. Yang keempat ni garis daripada objek sampai ke garis normal. Nampak berlaku pembiasan di situ. Okey, yang kedua. Contoh yang kedua, pemerhati ni daripada atas dia tengok straw ni. Jadi kalau kita tengok sendiri kita akan nampak straw tu nampak macam dekat dengan air. Jadi cara nak buatnya kita kena lukis straw tu dulu. Lukis straw tu dulu. Duduk sini. Okey, ni straw. Mula-mula kita lukis imej dulu. Pastikan sama dia punya selaras dia punya kiri kanan dia tu imej dia tu selaras. Ni straw Okey, kemudian kita lukis garis straight daripada straw kepada mata. Okey, kita ambil ujung ni. Straight je kita buat. Sampai ke mata. Okey. Okey. Tak nampak straight. Dia putus-putus. Okey. Kemudian kita buat yang ketiga, kita buat garis normal. Nampak tak warna kuning ni. Garis normal. Okey, yang seterusnya kita buat garis yang sebenar. Yang keempat garis yang sebenar. Okey, jadi anak panah dia mesti daripada objek ni. Daripada objek, daripada imej pergi ke mata. Okey. Nombor satu, mula lukis imej. Yang kedua, buat garis lurus daripada imej pergi ke mata. Yang ketiga, buat garis normal yang color kuning ni. Yang keempat, buat garis daripada objek kepada pemerhati. Ni contoh dia.
Ni dia lukis gambar straw. Nombor 1 lukis gambar straw, image straw. Nombor 2 dia buat garis lurus daripada straw pergi ke mata, ada anak panah. Kemudian yang ketiga garis normal. Yang keempat garis daripada objek kepada garis normal. Okey, nampak pembiasan berlaku. Ni mula straight sini sampai kat ni. Mula straight sini sampai sini dia membengkok. Kat mata tu dia patutnya dia straight pakai atas ni. Okey, next. Ni pula lengkapkan gambar Raja Sinar. Ni ikan ni. Ikan ni dia special. Dia tak belajar fizik pun. Tapi dia boleh tangkap serangga atas daun. Dia belajar macam belajar fizik tajuk pembiasan pula. Sebab dia sebenarnya dia nampak objek ni duduk atas ni. Dia akan nampak objek duduk atas. Tapi dia boleh sembur air liur dia tu. Dia boleh sembur air liur dia sampai dekat objek. Betul-betul dekat objek. Tapi dia nampak image tu duduk atas ni. Dekat worksheet ni. Okay. Nampak image dekat worksheet. Tapi dia boleh sembur. Ikan ni cikgu dia ingat nama apa. Tapi cara dia tak nak tangkap serangga ni. Dia semburkan air liur dia daripada dalam air. Dia sembur. Kemudian serangga tu jatuh dalam air. Dia pun tangkap. Dia tak belajar fizik tapi dia tahu konsep pembiasan ni. Ni Jadi yang mula-mula sekali kita lukis image dia dulu nombor 1. Image dia mesti duduk atas pada objek ni. Selari gini. Yang kedua kita lukis garis lurus daripada image ni kepada pemerhati. Ni garis lurus straight je ni. Kemudian yang ketiga lukis garis normal. Yang keempat barulah sambung daripada garis normal ni kepada objek. Nampak? Asalnya cahaya daripada sini, daripada objek. Sampai dekat air ni, dia pun membengkok. Dia membengkok. Jadi, pemerhati ni, ikan ni, dia nampak image ni macam duduk sini. Tapi rupanya duduk di dekat dengan daun tu je. Dia nampak atas ni. Tapi dia pandai. Dia sembur air, boleh kena kat objek tu. Tapi cikgu cari tag video dia. Okay, ni contoh pengiraan. Pengiraan Rajah menunjukkan seorang pemerhati melihat seekor ikan di dalam kolam. Indeks biasan air ialah 1.33. Okey, ni mata pemerhati. Ini jarak mata kepada air 20 cm. Ni jarak ikan kepada permukaan air 15 cm. Okey, kira kedalaman image ikan. Kemudian kira jarak antara pemerhati dan image ikan. Jadi yang ni kita ada rumus dia N N sama dengan H per H. H besar per H kecil. Dekat ni tulisannya. Salah. N sama dengan H besar per dengan H kecil. H kecil jadi. Okey, yang mana satu N? Okey, yang ni kita panggil N, indeks biasan. Okey, yang mana satu H besar? H besar tu dalam nyata. Yang ini H besar. Ukur kedalaman ikan tu. Yang ini H besar. Okey. Yang soalan dia tanya kedalaman image ikan. Yang ini dia nak cari H kecil.
Dekat ni H kecil ni. Jadi kita ganti nilai dia. Ganti nilai dia. H besar dia adalah 15 cm. Mana nak jadi ni? Okey, 15 warna merah. H besar dia 15 dengan H kecil dia 1.33 sama dengan 15 bahagi H kecil. Jadi H kecil sama dengan 15 bahagi 1.33. Okey, nanti kita kira, kita akan dapat jawapan ni lah. Okey, kemudian jarak antara pemerhati. Jarak antara pemerhati jarak antara pemerhati ni dengan imej ikan. Jadi kita kena campur 20 cm kita kena campur dengan imej. Jadi imej ni mesti duduk di sini. Mesti duduk atas ikan ni. Imej mesti duduk atas ikan. Imej mesti duduk sini. Mesti duduk sini. Jadi kita nak tahu jarak imej tu. Jarak imej ni kita ambil daripada perkiraan ni lah. Jadi kita campur lah 20 campur dengan jarak ni H kecil ni. Dapatlah jarak antara pemerhati dan imej ikan. Ni jawapan dia. Jadi H kecil dia 11.28 cm. Jarak daripada pemerhati kepada imej 20 tambah 11.28 dapat 31.28 cm. Contoh yang kelima. Rajah menunjukkan seorang lelaki yang memerhati dasar kolam renang. Dasar kolam kelihatan lebih cetek. Sebenarnya 2 meter. 2 meter tu 2 depa kita lah, 2 kali depa kita. Tapi nampak macam cetek. Ada objek Z ni sini. Kedalaman sebenar kolam renang adalah 2 meter. Okey, jadi tu adalah kedalaman sebenar tu adalah H besar. H besar. Indeks biasan adalah N. N Indeks biasan adalah N. Berapakah dalam ketara kolam renang tersebut? Jadi kita gunalah rumus N sama dengan H bahagi dengan H. Jadi N dia 1.33, dalam sebenar dia 2. Jadi kita pun dapatlah H dia tu. H dia sama dengan 2 bahagi dengan 1.33. Okey, jadi dapatlah. Cuma A ni dapat kira. Yang B, lengkapkan gambar rajah sinar untuk menunjukkan bagaimana titik Z kelihatan lebih cetek. Jadi kita nak lukis ni. Kita bubuh. Yang pertama kita bubuh dulu imej ni duduk sini. Yang pertama kan nombor 1 letak imej tinggi daripada objek. Kemudian yang kedua, kita buat satu garis daripada objek ni pergi kepada mata pemerhati. Lurus je garis tu. Gitu. Tapi ni cikgu ni tak nampak. Lurus je. Okey, yang ketiga kita buat garis normal.
Yang keempat, ni jangan lupa lah. Jangan lupa anak panah ni. Sebab cahaya datang daripada objek dalam air. Yang keempat, anak panah garis ni daripada objek. Jadi inilah gambar rajah sinar dia. Yang pertama, lukis imej. Yang kedua, garis lurus. Yang ketiga, garis normal. Yang keempat, garis daripada objek. Buka. Ni dia. Jawapan dia semua H sama dengan 1.5 cm. Ni gambar rajah tapi tak apa jelas lah. Yang pertama, lukis imej. Yang kedua, lukis garis lurus sampai ke mata pemerhati. Yang ketiga, garis normal. Yang keempat, garis daripada imej pergi ke objek. Okey. Tu tak?